Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 3. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari topik pendidikan jasmani bagi unit 12 iaitu amalan pemakanan sihat. Okey, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 89 dan juga 90 untuk pembelajaran hari ini. Kita akan melihat kepada helaian 89 dan helaian 90 iaitu yang melibatkan amalan pemakanan sihat dan juga pilihan berkhasiat pilihan sihat. Jadi perkara ini kita akan detailkan pada pembelajaran pada kali ini. Okey, terlebih dahulu kita akan melihat apakah aspek yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, pada hari ini standard pembelajaran yang terlibat ialah 8.1.1 iaitu menyatakan jenis snack yang berkhasiat. Okey. Jadi standard pelajaran yang kita akan sentuh ialah 8.1.1 menyatakan jenis makanan snack yang berkhasiat. Okey. Seterusnya kamu melihat kepada pernyataan pada muka surat 89 di mana telah diberikan satu stimulus iaitu situasi di mana Diana sentiasa mengamalkan pemakanan sihat. Dia makan makanan yang berkhasiat dan bersih. Diana makan mengikut waktu makan yang betul. Jadi pernyataan yang telah diberikan di sini adalah situasi di mana Diana telah mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, pemakanan yang sihat yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seperti yang tertera pada muka surat 89. Okey. Jadi kalau kamu lihat pada muka surat 89 telah tertera satu cadangan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan amalan pemakanan sihat. Okey, di mana terdapat 4 aras yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana aras yang bawah sekali ialah aras yang melibatkan karbohidrat, iaitu aras karbohidrat di mana ia terdiri daripada nasi, jagung, bijirin-bijirin serta ubi-ubian. Manakala aras yang kedua iaitu vitamin yang terdiri daripada buah-buahan dan sayuran. Aras yang ketiga yang melibatkan protein iaitu ikan, ayam, daging dan produk-produk ternesu. Keadaan ini berubah pada tahun 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan sedikit pembaharuan pada struktur piramid makanan Malaysia di mana Kementerian Kesihatan Malaysia telah melihat tabiat pemakanan rakyat Malaysia ini agak sedikit bermasalah dari sudut kesihatan yang telah berlaku pada ketika ini, di mana terdapat banyak di kalangan rakyat Malaysia ini telah mengalami obesiti, kencing manis dan juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pemakanan. Okey. Jadi oleh sebab yang demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menambah baik pada struktur piramid makanan di mana pada aras yang terbawah sekali telah digantikan dengan amalan pemakanan yang melibatkan vitamin. Dan kemudian aras yang kedua yang melibatkan karbohidrat dan yang aras yang ketiga dan keempat dikekalkan iaitu protein dan juga lemak dan garam dan gula. Okey, pada keadaan ini dilihat sedikit perbezaan di bahagian aras 1 dan aras 2. Kalau kamu lihat buat lakukan perbandingan ini, kita dapati bahawa pada tahun 2020 piramid makanan Malaysia telah berubah di mana aras yang terbawah sekali ialah aras yang melibatkan sayuran dan juga buah-buahan. Manakala aras yang kedua ialah aras karbohidrat iaitu aras yang menyumbangkan sumber tenaga kepada badan kita. Ia terdiri daripada nasi, roti, mi, biskut, bijirin dan ubi-ubian. Okey. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku disebabkan oleh tabiat pemakanan rakyat Malaysia yang telah mendatangkan sedikit impak pada kesihatan diri masyarakat Malaysia itu sendiri, di mana pengambilan karbohidrat yang berlebihan telah menyebabkan beberapa penyakit yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, jadi ini ialah
piramid makanan yang berbentuk baru yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan telah ditambah pula dengan lagi satu, iaitu satu sarana yang baru, iaitu pengambilan air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Jadi perkara ini ditambahkan dalam piramid makanan, di mana telah ditambah satu lagi cadangan, iaitu pengambilan air kosong 6 hingga 8 gelas sehari, iaitu sebanyak 250 ml. Jadi ini yang cadangan yang terbaru oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya kita akan melihat mulayan muka surat 90, di mana kita akan menghayatilah gambar-gambar yang terdapat pada halayan 90 berkaitan pilihan berkhasiat, pilihan sihat. Okey, dalam paparan halayan muka surat 90 terpapar 6 jenis makanan snack yang telah dicadangkan. Okey, antaranya ialah yogurt, bijirin empingan, yang ni bijirin kekacang, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga sandwich. Ini yang dinamakan snack, snack berkhasiat. Contohnya yogurt. Yogurt ini ialah susu yang telah dirawat. Jadi yogurt ini sangat baik untuk penghadaman perut pada organ perut, penghadaman aspek pemakanan. Yogurt ini membantu untuk proses penghadaman di dalam perut. Okey, baik. Aspek yang seterusnya ialah makanan yang melibatkan bijirin empingan. Bijirin empingan ini adalah di antaranya adalah snack-snack seperti Coco Crunch, okey, Honey Star. Itu di antara yang selalu diambil oleh kanak-kanak ni. Contohnya Coco Crunch memang diminati oleh kanak-kanak seperti kamu lah. Manakala yang ketiga pula ialah bijirin kekacang. Okey, bijirin kekacang, iaitu snack-snack yang melibatkan kacang, kacang tanah, kacang badam, okey, dan kacang-kacang yang lain lah. Okey, seterusnya yang ni ialah sayuran yang telah dibuat, dia telah digaul bersama dengan yogurt ataupun mayonis, dan yang ni kita panggil apa? Salad. Kalau dalam bahasa Inggeris ni salad lah. Maksudnya salad ini kalau dekat negara luar memang sangat-sangat makanan yang sangat digemari lah, snack yang digemari oleh masyarakat Eropah lah. Dia akan campurkan semua jenis sayuran dan buah-buahan, dan dia perlu letak mayonis ataupun yogurt pada salad tersebut. Jadi makan seperti macam makan makanan biasa lah. Okay. Kemudian yang kelima ialah buah-buahan. Jadi buah-buahan ni sangat penting kerana buah-buahan ini membekalkan vitamin kepada tubuh badan kita. Jadi snack-snack yang boleh dianjurkan ialah mungkin potongan petik, ataupun kita ambil sebiji pisang, ataupun kita mengambil buah kiwi, sepotong buah kiwi ataupun nanas kan. Kita boleh ambil makanan-makanan ini untuk dijadikan snack pada waktu yang sesuai lah. Okey. Dan juga yang terakhir cadangannya ialah cadangan snack yang berkhasiat, iaitu sandwich. Sandwich ini dia ada karbohidrat, iaitu roti. Di situ dia ada vitamin, dia ada protein. Protein dia pun ada, iaitu selai, panggil selai apa? Cheese deal. Jadi dimasukkan. Ini ialah sandwich. Sandwich ini terdiri daripada roti, sayuran, cheese, dan ada juga meletakkan di situ adalah telur yang telah digoreng. Di antara snack lah, snack yang boleh kamu ambil pada dan ketika waktu yang betul lah. Itu cadangan waktu yang dicadangkan ialah pada sekitar 10 pagi dan pada sekitar 4 petang. Ini di antara cadangan yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Jadi cadangan pemakanan ini, snack yang berkhasiat ini sangat diperlukan. Kamu janganlah makan snack-snack seperti keropok-keropok yang dijual di kedai-kedai yang terdapat di luar tu, sebab snack-snack tersebut merupakan snack-snack yang telah diletakkan bahan-bahan kimia pada makanan tersebut. Jadi snack tersebut sebenarnya mendatangkan banyak kesan negatif pada tubuh badan. Jadi
untuk mengelakkan pengambilan snack tersebut, kamu kena amalkan snack berkhasiat yang seperti yang telah saya nyatakan tadi, seperti yogurt, biji rin empingan, Koko Crunch, biji ningka kacang, kemudian kita ada salad, kita ada buah-buahan dan juga kita boleh mengambil sandwich dalam pemakanan snack sihat. Okey. Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan pada tugasan pada kali ini? Pada kali ini, apakah tugasan yang kamu kena lakukan? Okey. Tugasan yang kamu kena lakukan ialah melukis. Melukis buah-buahan ataupun sayur-sayuran pada helaian buku tulis kamu. Kamu kena lukis vitamin, iaitu sumber-sumber yang terdapat daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Maksudnya kamu lukis dalam buku tulis kamu. Itu tugasan kamu pada hari ini. Kenapa kamu kena melukis sumber vitamin ini? Kerana saya nak mengingatkan kepada kamu bahawa sumber vitamin ini merupakan sumber yang sangat penting pada pengambilan makanan, kerana vitamin ini merupakan satu sumber yang menjadikan kita badan kita sihat, kerana sumber vitamin ini sebenarnya melindungi badan kita daripada penyakit-penyakit. Okey, contohnya kalau nak dapat mata yang bersinar, yang cerah, yang sentiasa sempurna, kamu kena makan lobak apa? Lobak merah. Okey, contohlah itu jenis makanan-makanan, kerana sumber-sumber vitamin ini sebenarnya membekalkan ataupun melindungi badan kita daripada serangan penyakit. Okey, jadi sebab itu saya nak sarankan kepada kamu semua bahawa pemakanan yang melibatkan sumber vitamin sangat diperlukan oleh badan untuk melindungi kita daripada serangan penyakit. Tapi malangnya kalau cikgu lihat di sekolah lah, kebanyakan makanan-makanan kamu akan asingkan sayur-sayur yang terdapat pada makanan. Contohnya kalau ada nasi tadi, kamu cuma ambil ayam, sayur kamu ketepikan. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana tabiat pemakanan kamu yang tidak mementingkan amalan pemakanan sihat. Okey, mulai hari ini, cikgu nak kamu merubah tabiat tersebut, amalkan pemakanan yang melibatkan sayuran dan juga buah-buahan, kerana aspek vitamin ini sebenarnya akan melindungi kita daripada penyakit. Okey, pada penyakit. Jadi, pengambilan sayuran dan juga buah-buahan ini perlu dibanyakkan. Okey, kalau kamu lihat pada hari ini, ramai di kalangan murid-murid telah menghadapi masalah obesiti, kegemukan, disebabkan oleh pemakanan yang tidak betul, disebabkan oleh pengambilan snack yang tidak berkhasiat, disebabkan oleh pemakanan yang tidak mengikut spesifikasi yang telah dianjurkan oleh kementerian. Jadi, oleh sebab demikian, mulai pada hari ini, kamu kena laksanakan pemakanan yang lebih berkhasiat bagi mengelak daripada berlakunya masalah-masalah yang cikgu sebutkan tadi. Okey, bagi pendidikan kesihatan pada hari ini, kamu boleh sebutlah yang dalam 6 contoh snack berkhasiat tersebutlah. Jadi kalau kamu dah mengetahui 6 aspek ataupun 6 contoh makanan snack berkhasiat, maksudnya tercapailah aktiviti kita pada hari ini. Okey, baik. Untuk hari ini, sampai di sini saja pertemuan cikgu bersama dengan kamu. Ingat pesan cikgu, amalkan pemakanan sihat dan teruskan menjaga kesihatan kita dengan mengamalkan pemakanan yang dianjurkan seperti yang cikgu nyatakan di awal tadi. Yang di awal tadi cikgu nyatakan pengambilan makanan berbentuk vitamin perlu diperbanyakkan. Okey, cikgu tekankan perlu diperbanyakkan makanan dari aspek sumber vitamin bagi menjaga tubuh badan kita sihat sepanjang masa. Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.